إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شهر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد صراط الذين Hadirin. Tajuk apa? Tajuk. Ya tak? Ini kita. Tak lain. Kun semayang. Syarat semayang. Syarat semayang. Syarat. Oh, ni. Akhirnya Allah ni. Serah ni. Tajuk ni. Fatihah. Ni Al-Fatihah. Saya buat loading. Saya buat loading. Lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Maulana Muhammadin wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Kat mana tu? Ghairil maghdubi alaihim. Ya. Muka surat awal. 71. Qala Allah Ta'ala ghairil maghdubi alaihim. Artinya mereka yang tiada dimurkai atas mereka itu. Waradhdallin artinya yang tiada sesatkan mereka itu. Aminal Yahud wa Nasara. Dan pinta pula olehmu akan perkenan oleh Allah Ta'ala terkala pintamu itu dengan katamu amin. Artinya perkenankan olehmu hai Tuhanku akan segala pinta kami ini. Dan demikian lagi sebagiannya engkau fahamkan dan engkau baca akan makna segala surah yang engkau baca kemudian daripada Fatihah. Apa surah yang kita ambil daripada Quran tadi, fahamkan makna dia betul-betul. Dan doa dia dan segala tasbih dalam sembahyang, sebab tafahum ma'anil qiraah ada setengah daripada syarat-syarat untuk mendapat kekhusyukan dalam sembahyang. Mana kita memaham akan makna-makna bacaan, sama ada bacaan rukun ya ataupun yang sunat. Dan demikian lagi selagi engkau fahamkan dan engkau bicarakan akan makna segala surah yang engkau baca kemudian dari Fatihah dan segala zikir dan segala doa dan segala tasbih yang di dalam sembahyang itu. Tujuan dia apa ni? Ini sampai pada matlamat sembahyang supaya hadir hatimu. Firman Allah Ta'ala wa aqimis salat li zikri. Jadikan kamu sembahyang, tujuan dia apa? Untuk hadir hati kamu akan Allah Ta'ala. Maka setengah daripada perkara yang membantu untuk mengingati dalam sembahyang ialah tafahum ma'anil qiraah, memahami segala makna-makna bacaan dalam sembahyang. Supaya hadir hatimu di dalam sembahyang itu kepada Ta'ala. Sebab kadar kehadiran hati sembahyang itulah dinilai dan diberikan ganjaran. Dan paling besar lagi kehampiran. Kehampiran hati kehadiran Ta'ala, sebab dia kita memahami dan menghayati makna dia tadi. Dan kepada segala yang disuruhnya, iaitulah ibadat yang engkau perbuat itu, hendaklah engkau perbaikkan adabmu di hadapan hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana engkau berdiri sembahyang itu, berdiri munajah, mana memohon, meminta, merayu, meraih di hadapan hadrat Allah Ta'ala yang laisa kamitsli syai', yang tak serupa dengan makhluk. Dan baikkan olehmu adabmu itu pada zahir dan pada batin. Zahir dari segi hukum fiqah gitu. Dengan cara-cara kelakuan-kelakuan telah dikhabarkan dalam hadis-hadis sahih. Dan pada batin, iaitu dalaman hati kita, sebagaimana telah dikhabarkan juga dalam Quran dan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya, tawaran besar tu. Ya, iaitu laqad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha, mana confirm dapat kejayaan dunia akhirat. Ya, siapa dia? Mereka yang khusyuk. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk batin hati dia menghadap Allah Ta'ala dalam sembahyang. Kerana Allah Ta'ala itu melihat dia. Dan sembahyang kita kena sedar perasaan tu, jangan buang. Jangan dihapuskan. Sentiasa hadir, merasakan kita dilihat pandang oleh Allah Ta'ala. Dan mengetahui akan di dalam hatimu, kita menyedari bahawa hati kita diitilak, dipandang lihat oleh Allah Ta'ala dengan pandangan yang maha sempurna. Dan yang di dalam rahsiamu, pada batin bagi hati kita, sir kita dan seterusnya. Maka hendaklah engkau tawaduk dengan zahirmu. Waktu sunat bagi kita mazhab Syafi'i, sembahyang pandang tempat sujud. Tempat sujud tu tempat orang lacak, tempat orang pijak. Itulah kita nak hantarkan dahi kita. Dan dengan batinmu, hati kita tadi. Dan lihat olehmu, jikalau engkau berdiri di hadapan sultan,
Kalau kita berdiri depan raja pun macam mana rasa dia. Padahal raja tu dengan kita sama taraf je. Dia makhluk, kita pun makhluk. Atau di hadapan raja yang besar-besar. Betapa hal keadaanmu pada ketika itu. Dengan pakaian seragam dia. Dengan pakaian yang kemas. Itu zahir. Dan begitu menghadap pada dia. Kalau depan raja kita pusing macam. Ya, depan raja kita main-main. Kena tampau di raja. Maknanya. Ya, menarik kemurkaan dia. Ini bukan raja. Raja segala raja. Malikul muluk wallahu ta'ala. Waktu kena beradab sungguh. Dan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Tuhan sekalian alam. Ya, bukan dia raja dunia ni, sekalian alam tu milik dia. Dan adalah segala sultan, segala raja dalam dunia ini itulah hamba bagi Allah Ta'ala. Semua itu adalah hamba Tuhan yang sentiasa setiap saat meraih dan menerima rahmat pemberian Tuhan. Ya, sentiasa mengharap duduk dalam pemberian Tuhan. Ya, raja ke semua dia adalah menerima pemberian dari Allah Ta'ala setiap saat. Dan demikian lagi sekiranya ingatkan dalam hatimu itu akan kebesaran Allah Ta'ala. Dalam sembahyang jangan bawa lain cerita. Jangan bawa lain-lain perbincangan. Jangan bawa ingatan-ingatan yang lain. Itu bukan tempat dia. Salah besar dalam sembahyang kita masukkan ingatan yang lain. Sebab Tuhan suruh tumpu kat dia je. Rasakan apa? Kebesaran Allah Ta'ala. Ketinggiannya, keagungannya. Pada ketika engkau rokok dan sujud. Itu lebih lagi tertambah. Ya, sebab tempat yang paling besar dan semai adalah sujud. Selagi rendah kita dengan Tuhan, lagilah mulia tempat tu. Dan lagi engkau ingatkan kehinaanmu. Lepas tu kita suruh kita apa? Latih dengan banyakkan sembahyang sunat. Banyak sembahyang sunat. Sebab kita latihan. Pandang akan apa? Ingatkan kehinaan kita, dhaif kita, kerendahan, ya. Kehinaanmu, kedhaifanmu, kerendahanmu, kefakiran kita, bangsat kita dengan Tuhan, ya. Dan engkau ingatkan bahawa adalah Allah Ta'ala itu memberi rahmat akan dikau. Kita tenggelam dalam nikmat Tuhan setiap saat. Satu nafas yang dekat kita dah terbalik, ya. Dengan menjadikan akan dikau asal bagi berbuat ibadat kepadanya, dia yang kurniakan. Dan munajat ke hadratnya, dia juga yang kurniakan. Dan hendaklah engkau kosongkan hatimu daripada barang yang lain daripada Ta'ala. Dalam semayang jangan ingat satu benda pun, kecuali hadap dekat dia je. Ini perlu pada latihan, ya. Dan semayang macam-macam cerita, 3-4 cerita masuk. Darat, laut, macam-macam. Dia meniaga masuk situ, projek masuk situ. Ya, makan, minum, apa semua habis dia sumbat. Semayang dah tak jadi urus semayang, macam tong sampah je. Habis benda disumbat. Ini semayang akan diangkat, bila keadaan begitu akan dipukulkan balik ke muka orang semayang. Macam dihempapkan kain buruk. Itu dalam kitab Niyatul Musalli situ kan. Kosongkan hatimu daripada barang yang lain daripada Ta'ala. Serta berhadap hatimu. Sebab tu di awal luar semayang kita kena banyak zikrullah. Banyak zikir ingat Tuhan. Supaya dalam semayang mudah kita tarik. Angkat semayang akan takbir. Dah hati kita apa? Mi'raj ke hadrat Allah. Serta berhadap hatimu itu kepada Ta'ala. Supaya apa? Berhadap Allah Ta'ala kepadamu. Mana berhadap dengan hadap kasih sayang rahmat dia. Pada pandang memang Tuhan dah lihat kita. Mana berhadap dengan berhadap. Limpah kurnia dia. Kasih sayang dia. Rahmat dia. Ridhaan dia. Kerana sabda Rasulullah SAW, Inna allaha muqbirun alal musalli ma lam yaltafit. Ya, wahfaz zahiraka wa batinaka minal iltifat. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala itu berhadap ya atas orang yang sembahyang. Ya, dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Bila tu, ma lam yaltafit, selama tiada ia berpaling. Selama hati kita kekal tawajuh menghadap Allah Ta'ala, ketika itu Tuhan akan menghadap dengan rahmat dia, kasih sayang dia pada kita. Dan hendaklah peliharakan olehmu zahirmu dan batinmu daripada berpaling kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Jangan berpaling. Ya, itu sifat orang yang kasih. Sebab iza waqa'al iltifat faqad naqasal hub. Apabila jatuh jadi hati kita berpaling tempat lain, maka faqad naqasal hub. Kurang cederalah maknanya kasih kita dengan Allah Ta'ala. Sentiasa dia kena menghadap. Menghadap tu dipanggil apa? Tawajuh. Badan Naqsyabandi ada makna tawajuh. Dia khaskan.
Sebab tidak ada satu saat yang paling mulia adalah saat bila kita bertawajuh hati ke hadirat Allah Ta'ala. Itu saat yang paling mulia. Bila hati kita sangat fakir dengan Tuhan, rasa hina dengan Tuhan, itu sangat-sangat tinggi nilaian di sisi Allah Ta'ala. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ia nakal daripada setengah ulama yang arifin. Innal abda yasjudu as-sajdata wa indahu annahu yataqarrabu biha ila Allah ta'ala walau qasamat zunubuhu walau qasamat zunubahu bi sujudihi ala ahli madinati la halaku. Wa qila kaifa zalik qala yakunu sajidan indallah wa qalbuhu ya musagun ya ila hawa wa musyahidun lil batil qad istaula alai. Bahawa seorang hamba itu iaitu sujud, ia akan satu sujud dan pada sangkanya bahawa ia berkendak menghampirkan diri dengan sujudnya kepada Allah Ta'ala, ya, annahu yataqarrabu biha ila Allah Ta'ala, menjadikan sujud kepada Allah. Dan kalau dibahagikan akan dosanya di dalam sujudnya itu atas isi negeri Madinah, nasai binasa mereka itu, punya besar. Dan ditanya orang baginya, dan betapa demikian itu, maka dijawab adalah ia sujud kepada Allah di dalam sembahyang dan ada hatinya mendengar kepada sesuatu yang dikasihinya. Dan sujud tu hati dia mendengar benda lain, melihat dalam hatinya akan bagi sesuatu yang batil, yang tak terpakai dalam hati dia, dan yang gharib dalam hatinya atas ini tadi. Jadi maknanya apa? Dia belayau. Mayang zahir, batin dia tak ada, batin dia pergi tempat lain. Ini sangat makna bahaya. Dan kerana inilah kata si Hasan Basri radhiyallahu an, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya lil uqubah asra. Tiap-tiap sembahyang yang tidak hadir hati di dalamnya, tidak menghadap hatinya kepada Allah Ta'ala, iaitulah terlebih segera membawa kepada seksa. Ini dah sembahyang. Kalau tak sembahyang, sembahyang lagi lah teruk. Ini yang sembahyang ni. Dapat murka Tuhan kalau dia tidak menghadap. Sebab Tuhan suruh menghadap. Kalau guru kita pandang depan, tengok ni, tiba-tiba kita main macam pada baling dengan apa yang digadirkan, kapur lah, duster dibalik kan, kayu dibaling kat kita kan. Apa dia? Menarik murka. Orang suruh pandang, kita tak pandang, kita bermain. Ini bukan bermain dengan guru, bermain dengan Allah Ta'ala, lagi besar. Ya, sembahyang kita menghadap Allah Ta'ala. Maka hendaklah engkau duduk dengan beradab serta engkau hadirkan akan maknanya bacaan tadi. Dan hendaklah engkau hadirkan di dalam hatimu itu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rupanya rupa Rasulullah SAW, kalau kita dah pernah lihat Rasulullah SAW, ya, dah pernah mimpi Rasulullah SAW ke, dah pernah lihat, hadirkan yang mulia. Kemudian maka engkau kata, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa yang dah nampak wajah Rasulullah SAW, ketika nak beri salam tu istihdarkan wajah dia, ya, kalau nampak lah. Dan diniatkan demikian memberi salam kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka niatkan memberi salam kepada diri dan kepada segala hamba Allah yang salihin dengan katamu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kita baca itu, kita niat salam bagi semua, termasuk diri kita dan segala orang yang salihin. Serta engkau harapkan bahawa mengembalikan Allah Ta'ala akan salam mereka itu atasmu. Mudah-mudahan mereka jawab salam kita. Ya, sebarang keadaan tarikat Sufiah ni, kalau kita hadiah Fatihah je kepada masyayikh-masyayikh tu, mana dia akan tawajuh rohani gitu, ya, besar didoakan dan sebagainya. Dan dengan dia engkau dapat barakah orang yang saleh-saleh, itu kelebihan kita sembahyang. Kemudian maka engkau niatkan dalam hatimu bahawa engkau naik saksi bagi wahdaniyatillah, bagi keesaan dan ketunggalan Allah Ta'ala, dan bagi risalah Rasulullah SAW kita bersaksi. Dengan makna kita yakin, kita percaya dan kita menyaksikan. Lalu kamu kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu mana ukirru bil lisan wa usaddiqu bil qalbi wa amalu bil jawarih. Itu mana syahadah, saksi. Ya, ini ada setengah ilmu sesat kalau dia kata saksi bila kau menyaksikan, bila kau jumpa. Ya, dia tak faham bahasa Arab. Asyhadu tu makna apa? Ukirru bil lisan, kita ikrarkan dengan lisan kita. Dan kita tasdikkan wa usaddiqu bil qalbi. Kita pegang, tasdikkan, benarkan dengan hati, yakin, dan kita maknanya laksanakan amalan luaran kita. Apa dia? La ilaha illallah, tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah Ta'ala. Makna ketuhanan, ia telah terkaya daripada yang lain dan berhajat yang lain kepada dia. Tidak ada melainkan itu ada milik Allah Ta'ala, sifat ketuhanan. Dan kita naik saksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahawa Nabi besar kita Muhammad SAW ialah Rasul, utusan pesuruh Allah, Rasulullah. Maka engkau ingatkan pada ketika mengucap salawat atas Rasulullah SAW, bahawa memohonkan rahmat bagi Rasulullah SAW kepada Allah Ta'ala. Kemudian maka engkau memohonkan doa kepada Allah Ta'ala serta hadir hati dan merendah hati dan menghinakan diri. Kemudian membaca salam. Kita pun bagi salam. Assalamualaikum. Yang setengah pun tak ada Assalamualaikum. Jaga. Salam tu kau tak kenakan batal semayang. Dan kau niatkan memberi salam akan para malaikat segala yang hadir daripada jin manusia yang Islam. Dan kau niatkan pada ketika memberi salam itu akan menyudahi akan sembahyang itu, serta engkau ingat syukur akan Allah atas dirinya akan diberinya. Tuhan beri kita boleh sembahyang, masya-Allah. Taufik mana khalqu quwwata ta'afil abdi. Tuhan menjadikan kekuatan pada hamba itu boleh ibadat, itu dipanggil taufik. Bagi menyempurnakan sembahyang serta malu engkau kepadanya atas taksir cuai yang di dalam sembahyang. Lepas sembahyang kita syukur kepada Ta'ala sebab Tuhan pilih kita dapat sujud. Ya, kalau dia tak pilih, kita kata sujud masjid pun tak masuk, surau pun tak kenal. Ya, Tuhan dah pilih kita, beri hidayat, ya, masukkan kita dalam orang-orang yang mau sujud ke hadirat Allah Ta'ala, sujud kepada Tuhan. Itu besar nikmat dia. Ya. Dan samping itu pula kita rasa malu dengan Ta'ala dengan sembahyang kita tadi, sebab kita rasa banyak taksir, kecuaian, kelalaian dalam sembahyang. Ada dua, satu syukur, satu makna kita pandang kekurangan. Bila syukur kita pandang nikmat Tuhan, dan kita maknanya apa? Minta ampun bila kita terasa kesilapan, kecacatan yang kita lakukan dalam sembahyang yang tak sempurna. Dan takut engkau kepada Allah Ta'ala barangkali tiada diterima sebab kesalahan. Lepas sembahyang tu rasa takut, jangan Tuhan tak terima. Ya, harap-harap pula Tuhan terima ibadat kita tadi. Tetapi sungguh pun demikian itu, hendaklah engkau harap kepada Allah Ta'ala akan terimanya dengan anugerah dan rahmatnya. Kerana Allah Ta'ala itu Ar-Rahmanur Rahimin, sangat-sangat mengasihani dan beri rahmat dia. Yang terlebih kasih sayang kepada hamba-Nya. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, fahaza tafsiru salatil khashi'in alladhina hum ala salatihim khashi'un walladhina hum ala salatihim yuhafizun walladhina hum ala salatihim daimun walladhina hum yunajuna Allah Ta'ala ala qadri istita'atihim bil ubudiyah. Artinya maka inilah penceraian sembahyang orang yang khasyi'. Kalau ramai dipanggil khasyi'un. Khasyi'in mana ramai yang khusyuk. Khasyi' mana seorang yang khusyuk, yang adalah mereka atas sembahyang mereka khusyuk, dan mereka atas sembahyang mereka itu bersungguh-sungguh memeliharakan akan dia. Dan adalah mereka atas sembahyang mereka itu sentiasa hadir hati, dan adalah mereka sentiasa munajat kepada Allah atas segala sekira-kira kuasa mereka dalam kehambaan, menterjemahkan hamba mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq. Itu di antara apa? Pesan berhubung dengan masalah apa tu? Kita menjaga agar rukun-rukun sembahyang berserta dengan apa? Ya itulah adab-adab dia yang zahir dan yang dan yang batin, supaya sembahyang kita maknanya dibuat tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ni dua penting. Satu, ya itulah
penerimaan. Satu, maknanya kemampuan mengerjakan ibadat tanpa hidayat petunjuk Allah Ta'ala, yang menyebabkan sembahyang kita apa? Tak dapat laksanakan. Kemudian dah sembahyang pula kita harap apa? Supaya Allah Ta'ala menerima amalan-amalan yang kita lakukan. Ini di antara apa? Nikmat besar yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Dapat izinkan kita sujud, dapat izinkan kita melaksanakan ibadat dengan betul. Itu semua adalah pandang rahmat Allah Ta'ala. Satu bahaya yang besar, jaga jangan pandang diri kita. Pandang kita, wah kita rasa kita hebat, kita rasa kita banyak amal, amal kita dah cantik, atau semua perkara-perkara yang bahaya. Jadi kita kena jaga benda tu. Badin. Kemudian al-faslur rabi'. Al-faslur rabi' fi adabil imamah wal qudwah. Di satu pasal menyatakan adab imam dan ni sembahyang Jumaat, sembahyang yang paling afdal sembahyang berjemaah. Ya, kelebihan dia ada dua riwayat, satu riwayat 25, satu riwayat 27. Itu kelebihan sembahyang berjemaah. Jadi yang keempat, al-faslur rabi' fil adabil imamah wal qudwah. Menyatakan adab imam dan makmum yang mengikut akan dia. Perlu diketahui bila sembahyang dia berjemaah, dua hukum akan timbul. Yang kedua dipanggil masbuk. Kalau sembahyang Jumaat, kita tanya hukum muafiq masbuk tahu? Muafiq masbuk tu apa? Dia berat kerja. Sekarang disilap buat, dia muafiq, dia buat masbuk, dia masbuk buat muafiq, akan boleh berlaku pembatalan sembahyang. Ya, sebab dia kena faham dan tajuk. Adalah bagi imam itu adab yang terdahulu daripada sembahyang, dan adab dalam bacaannya, dan adab dalam sembahyang, rukun sembahyang, dan adab yang kemudian daripada salam. Semua ada adab. Ada pun adab terdahulu daripada sembahyang, 6 adab. Bila kita nak sembahyang, pertama adab bawa apa? Hendaklah yang jadi imam itu orang yang disukai oleh makmum. Yang jadi imam akan tunjuk-tunjuk ikut kepala orang politik. Banyak hari ni dia kuat sokong dia bagi. Padahal orang tu masalah macam-macam kadang. Orang kampung dia tak suka ke dia pun ada. Perangai tak elok pun ada. Ya. Ada satu tempat surau. AJK surau. Aku tak tahu apa kerja dia. Minum arak. Minum arak AJK surau dah. Macam dia tak ada orang lain kan. Itu masalah. Dia kira geng-geng dia pilih kan. Macam-macam hari ni. Berlaku terperanjat orang tengok kan. Baik tak minum arak dan surau. Yang pertama, maknanya biarlah imam makmum tu disetujui orang. Sebab bila makmum dan imam tidak disetujui antara satu sama lain, menyebabkan sembahyang tu tak terangkat. Tak terangkat sembahyang. Dan jika kesalahan makmum itu pada bencinya dan sukanya, maka adalah yang diikut itu perkataan orang banyak. Dia orang ada imam dalam kampung, tidak tengok yang mana banyak. Oh, ramai orang suka dia, ada sikit-sikit tak suka. Itu tak perlu. Jangan orang pun pakat tak suka dia nanti kacau kita. Maka adalah yang diikut dia perkataan orang yang banyak pada menyukai dia jadi imam. Orang lain ramai setuju, bolehlah. Nah, jika ada yang suka itu sedikit, tapi orang-orang saleh yang suka ni tak ramai, tapi yang suka tu semua orang saleh-saleh. Yang tak suka tu orang sebaliknya, yang tak pakai pun ada. Maka orang yang beragama, maka diikut akan orang yang sedikit. Sebab kita sini nak ukur orang yang saleh punya pengiktirafan terlebih besar. Dan makruh jadi imam jika makmum itu terlebih mengetahui ilmu fiqh. Dan makruh jadi imam jika makmumnya terlebih mengetahui ilmu fiqh daripada imam. Tu imam dengan makmum lebih alim. Itu makruh. Letakkan orang alim di depan dia, sebab dia lebih tahu. Atau terlebih makmum bacaannya daripada imam. Makmum bacaan lebih sedap. Imam ni dengar pun kita pun tak selera dengar. Yang betul tidak baca pelat kan. Ihdinas siratal mustaqim mula macam ma'alaf baca. Ya, tak salah. Huruf sad itu pun dengan sin macam-macam kan. Kadang azan pun tengok tengah tempat dia dengar. Orang sad hayya 'ala salah, dia hayya 'ala salah, apa pula salahan gitu. Orang pun tak tahu sembahyang, nebang tak betul kan. As-salatu khairun minan naum, dia baca as-salatu khairun minan nun. Nun begini.
Macam-macam bunyi tuan-tuan. Macam-macam. Berat. Ya. Dia kena temu duga dulu orang. Imam pergi Bilal semua dia temu duga. Kan dia dan peranjat orang kampung larang. Macam-macam baca bunyi dengar. Jadi susunan dia mestilah orang yang mengetahui dulu. Lepas Nabi letakkan al-ilmu imamul amal. Ilmu jadi imam bagi amal, ya. Yang tapi mengetahui fiqh dia. Atau terlebih bacaan sedap. Kita letak dia di belakang orang yang sedap. Yang tak sedap duduk depan, makruh tu. Itu makruh bila bacaan betul. Kalau bacaan tak betul tak boleh ikut, ya. Melainkan jika ada orang lebih itu enggan jadi imam. Kalau dia tak nak di imam, itu lainlah. Maka harus orang yang kurang jadi imam. Tapi kurang jangan sampai merosakkan rukun. Kalau rosakkan rukun, bacaan tak betul terus, tak boleh. Ya. Bacaan ni kena jaga betul lah. Macam-macam bunyi kita dengar. Dia baca Fatihah kadang-kadang diidgham, benda tak idgham. Benda izhar, diidgham pun ada. Ya, huruf an'amta alaihim. Ya, an'amta. Banyak dia orang baca, kita dengar an'amta alaihim. Mana diidgham situ? An'amta baru masuk makhraj ain. An'amta alaihim. Ni an'amta alaihim, macam-macam bunyi. Dia pergi idgham dalam ain. Ya, ini masalah. Dan sebagainya lah, ya. Kadang tasydid yang ada tak ada. Ya. Iyyaka na'budu. Kalau silap baca boleh baca kufur kan. Iyyaka mana akan dikau kami sembah. Kalau buang tasydid jadi iyyaka dia jadi dawu syams. Mana cahaya matahari. Na'budu kami sembah jadi Jepun pula dia. Dia sembahyang dia sembah matahari pula. Itu bahaya. Dalam bacaan qiraat kena cari guru yang betul-betul boleh baca Quran yang bersanad lagi baik. Ya, kemudian kita musyafahah dengan dia. Ambil bacaan dari mulut ke mulut betul-betul tengok. Jangan pakai hentam ni tuan, bahaya ni. Bacaan kalau silapkan boleh lari makna, silap-silap makna lebih bahaya, boleh buat kepada macam tadi, boleh buat kufur. Dan dia kalau dia tahu sengaja boleh kufur. Dia tahu lah. Bila tak ada tasydid makna dawu syams, cahaya matahari. Nak budu kami sembah. Kacau je. Yang kedua, apabila disuruh pilih oleh orang akan seorang antara jadi muazzin dan jadi imam. Ya, dipilih entah nak jadi imam ke nak jadi muazzin. Maka saya dia baru memilih ia akan jadi imam. Kerana apa? Jadi imam itu afdal dari jadi muazzin. Ya. Ini qaul mu'tamad. Ada juga yang mengatakan muazzin lebih. Tapi qaul mu'tamad yang mengatakan imam itu lebih. Kedua, makruh menghimpunkan jadi muazzin dan jadi imam. Oh, semua dia dikongker habis. Dia bang dia kamat, dia jadi imam. Wah, tiga yang lawan dia nak. Banyak kacau je. Semua dibulut. Makruh tu. Macam dah tak ada orang lain pula. Ya. Makruh maknanya menghimpunkan jadi muazzin, dia muazzin, jadi imam pun dia juga. Tetapi sahagianya imam itu lain daripada muazzin. Azan lain, imam lain lah. Dan kata setengah ulama jadi muazzin itu afdal daripada jadi imam. Itu ada khilaf. Kalau mu'tamad mana? Kalau mu'tamad kata jadi imam itu afdal. Habis. Yang ketiga, ada sembahyang pada awal waktu. Ya. Orang dah azan, makmum tunggu setengah jam dah. Mana tu imam datang? Rupa dia membungkang tidur rumah. Kena ketuk pintu, mam dah bangun. Oh, orang tu kejap, bangun nak mandi kejap. Wah, ni nyanyi kawan. Jadi imam, tugas imam, tahulah. Kalau tidak, jangan ambil orang lain. Kan? Orang pula nak tunggu dia pula. Wah, banyak kacau. Dan saya kira jangan mentahirkan sembahyang sebab menanti akan orang banyak. Ya. Dia nak sembahyang ni 10 orang. Agak saya tunggu je jadi 30 orang kan. Mana nyanyi orang. Kalau orang ada kerja pula. Ya, sedangkan sembahyang Jumaat ni kita kena ringankan makmum. Iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Bila kamu dijantik jadi imam, hendaklah kamu takhfif, ringankan, jangan buat berat. Termasuk umum bacaan punya panjang, kan? Pernah berlaku di Yaman ketika Sayyidina Muaz jadi gubernur, Rasul lantik dia baca surah panjang. Dia baca surah panjang, tengok seorang keluar. Dah habis orang giu kata dia munafik. Padahal dia bukan orang munafik. Ya. Orang baru masuk Islam banyak. Kau baca panjang. Akhirnya dipanggil Rasulullah panggil Sayyidina Muaz. Afatan ta ya Muaz, afatan ta. 3 kali Rasulullah kata, "Engkau nak buat fitnah ke ya Muaz?" Sebab sana orang baru masuk Islam kan. Baca ringkas-ringkas pendek dah lah.
Ni baca maghrib surah Baqarah. Wah. Lepas tu tengok salam orang dah tak ada, semua dah huparakah. Orang baru kan, arwah tuan guru saya, Tuan Haji Abdul Wahid, ya, Al-Waliul Kabir ni, masya-Allah. Dia kata kain bau tuan-tuan, jangan sental kuat-kuat dah gitu. Kain bau beli kan, jangan sental kuat-kuat. Ni orang beragama Islam 3 hari. Kau suruh dia bangun tahajud pukul 3. Hayya, ni macam mati wis. Yang dalam Islam bangun mengkil-mengkil, kau suruh dia bangun tahajud pukul 3 pukul 4, maut dia. Suruh dia sembahyang 5 waktu dulu, pelan-pelan kan. Ni baca surah panjang-panjang pening kepala kawan. Dalam fiqh ni ulama fiqh ada bagikan 2. Satu makmum mahsurin, satu yang ghair mahsurin. Mahsurin maknanya makmum yang telah dihasarkan, orang tahu semua ni tak ada kerja. Ya, kampung ni dalam taman misalnya semua pencin. Dia kata baca lemah panjang, itu tak apa. Tapi kalau tempat yang kita tak tahu, yang ghair mahsurin, kita pun tak dapat anggar, banyak orang tumpang semayang, terutama di masjid di bandar kan, banyak yang ada urusan, maka Nabi suruh apa? Fal yukhaffif, ringankan semayang. Ambil baca pendek-pendek dah lah. Kan? Sujud pun baca tasbih 3 kali dah. Kau nak baca 11 kali, kau semayang seorang. Kau semayang dah sujud sampai lekuk lantai, kau sujud lah, tak ada hal. Sebab orang ada belakang, nanti ganggu. Ya. Hari ni pula kita nak ikut orang, kita nak sembah Tuhan kan. Iyalah yang tadi hadis pun Nabi suruh. Yang suruh takhfif ringan tu siapa dia? Rasulullah SAW. Bahawa hendaklah imam tu melihara semayang pada awal waktu. Dan saya kira jangan mentahirkan semayang sebab menanti akan orang banyak. Kerana berjemaah yang sedikit itu pada awal waktu terlebih afdal daripada banyak dalam akhir waktu. Satu keadaan. Pilih 2. Semayang dia ada 2 cara. Satu dia panggil nisbah kaifan. Satu lagi nisbah kamman. Semayang berjemaah dia ada 2. Kamman, nisbah angka. Bermakna 2 tempat berjemaah, surau ni dengan surau A dengan B. Surau A angka semayang dia makmum dia 100 orang. Yang surau B angka semayang makmum dia 50 orang. Mana afdal? Yang 100 orang lebih afdal sebab dia lebih ramai. Itu nisbah dipanggil kamman, nisbah angka. Satu lagi dipanggil nisbah kaifan, nisbah kelakuan. Tengok imam siapa dia? Oh, imam ni orang hebat, waliullah misalnya, kan? Ataupun maknanya apa? Dia ni misalnya orang saleh, ulama besar. Itu contoh dia, akhlak baik, itu kaif, kelakuan itu lebih afdal. Tapi di sini bila bertembung 2 masalah, kalau kita nak dapat angka banyak, menjadikan kita luput awal waktu. Sebab semayang ni contoh zuhur, dia ada 5 waktu. Satu dipanggil waktu awal, dipanggil waktu fadilah. Jarak tengah sikit dipanggil waktu ikhtiar. Waktu ketiga dipanggil waktu karahah. Waktu keempat dipanggil waktu uzrid, dan kelima waktu dipanggil tahrim. Masuk di waktu kita semayang, itu lebih tinggi dia punya ganjaran pahala. Dipanggil waktu fadilah. Jadi kita nak ambil waktu ni dapat, tapi oleh kerana dapat kelebihan ramai, kita tunggu jadi lewat, maka lebih afdal kita semayang awal waktu. Bila bertembung 2 kelebihan ni, nak raikan kelebihan awal waktu dengan kelebihan banyak angka, maka disuruh kita awal waktu diutamakan. Ya, atau imam kena jaga. Dan kata setengah ulama, apabila hadir pada awal waktu 2 orang, maka jangan menanti 3 orang. Ya, semayang ajalah. Sebab tu kalau semayang jemaah kena jaga. Kita kena ikut imam. Ya, ini setengah-setengah tempat kita tengok muazzin kan. Dia dah azan, orang semayang sunat. Lepas tu, dia bersila, dia pusing tengok makmum. Makmum dah habis semayang, padahal tu imam dah tunggu lama tu. Kamat adalah arahan imam. Ya, imam salam yang mengatakan kamat. Muazzin kena kamat. Ini muazzin tengok orang. Berarti pula yang datang pula ni, terkedik-kedik dia datang kan. Lepas tu semayang sunat. Orang tunggu dia, dia habiskan datang seorang lagi. Wah, maut orang yang datang awal. Nak tertidur kawan. Jangan tunggu dia tuan. Habis semayang 2 rakaat dah kamat jalan. Besok dia tahulah datang awal. Tak pasal-pasal dia pula menyiksa orang, nak tunggu dia. Lepas tu semayang pula bagus lambat, nak tunjuk khusyuk dia. Kalau nak semayang lambat, kau semayanglah kat rumah kan. Ni orang nak menanti dia pula. Itu tak kena adab tu mungkin. Maka dia kata jangan menanti, tak payah nanti dia. Pada akhir waktu. Dan apabila hadir 4 orang semayang jenazah, maka jangan dinanti yang kelima. Ya. Kita lebih mencari awal waktu dan lebih meraihkan orang yang dah hadir. Tak pasal-pasal kita nak tunggu lama, jadi menyakiti orang lain. Habis.
Dan satu lagi. Tu jam tak gantung. Gantung jam tu. Senang nak tengok. Dan satu lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan adalah Rasulullah SAW lambat datang pada sembahyang subuh dalam musafir. Yang satu lagi berlaku pada Nabi semua nak ditashnik, nak ajar syarak kita, hukum ya. Kerana bersuci, maka tiada dinanti akan dia oleh sahabat, bahkan jadi imam Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, hingga lupa Rasulullah SAW satu rakaat. Masya Allah. Maka berdiri Rasulullah SAW pada rakaat yang kedua. Lalu maka takutlah kami. Ya, tengok Rasulullah pun, Masya Allah, semua dah takut. Ya, maka sabda Rasulullah SAW, jangan kamu takut. Ada semua tashrik nak ajar. Bila Nabi buat gitu, oh benar berlaku, menjadi satu hukum bagi kita. Sesungguhnya baik demikian tu. Baguslah, maknanya habis suruh itu apa? Makna raikanlah awal waktu. Tak apa, jangan tunggu. Tapi adab Sayyidina Abu Bakar dia beradab. Satu ketika, satu kisah, Rasulullah SAW beberapa sahabat pergi menyelesaikan ada sedikit perselisihan di satu qaryah. Jadi bila masuk waktu, sahabat tunggu Rasulullah belum balik lagi. Jadi disangkakan Rasulullah ada semayang sana. Dia pun semayang. Siapa jadi imam? Sayyidina Abu Bakar. Tengah semayang, dengar Rasulullah masuk. Dengar suara Rasulullah masuk, Sayyidina Abu Bakar pun undur ke belakang. Undur ke belakang. Rasulullah kata pada Sayyidina Abu Bakar, tetap ya Abu Bakar. Mana jangan undur. Tetap situ. Jadilah imam. Ya, Sayyidina Abu Bakar tetap juga undur. Kalau tengok zahir, seolah-olah Sayyidina Abu Bakar lawan cakap Nabi kan. Rasulullah kata tetap. Dia tetap undur. Dia undur juga. Akhir Rasulullah masuk. Duduk depan. Bila dia kena itu, Sayyidina Abu Bakar pun lepas semayang. Nabi tanya, kenapa engkau undur ya Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar kata, tidak selayaknya Abu Bakar di depan, Rasul di belakang. Itu dipanggil ta'aduban beradab. Ada kali kita tak ikut cakap Nabi itu bukan kena engkar, tapi kena ta'aduban beradab. Sini Sayyidina Abu Bakar beradab dengan Rasulullah SAW. Yang tadi sahabat tak perasan. Kalau dia perasan Rasulullah tu rasa, dia pun mengetahui. Tapi dah kendian dia tengok Rasulullah bangun, Masya Allah. Semua dah takut. Saya kata dah, jangan takut. Baguslah tu kamu buat itu, maknanya meraihkan awal waktu. Dan semua yang baik, yang demikian juga Rasulullah kata, ahsan tu. Makna bagus itu. Maka perbuat oleh kamu. Dan lagi pada satu masa, ada lambat Rasulullah SAW dan semayang zuhur, maka dahulukan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hingga datang Rasulullah SAW, padahal mereka itu dalam sembayang. Maka berdiri Rasulullah SAW pada pihak sisi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu riwayat yang lain Rasulullah undur. Sayyidina Abu Bakar undur. Rasulullah kata suruh dia undur juga. Dia banyak riwayat. Dan sunat, jangan makmum. Jangan makmum itu menanti akan muazzin. Ya, dan hanya saja muazzin itu menanti akan imam kerana iqamah. Sunat, jangan imam itu menanti muazzin. Imam nanti muazzin, muazzin qamat. Padahal tu dia punya hak, dia kena suruh qamat. Dan muazzin nak qamat kena tengok imam. Imam dah siap dah. Ini imam tengah baca doa di qamat habis. Imam tengah baca doa lagi. Dia kata imam kata anggur ke mana? Qamat lah. Dan hanya saja muazzin itu menanti akan imam. Dia kena ikut arahan imam kerana iqamah tadi. Maka bila hadir imam, maka jangan menanti akan orang lain. Tengok. Apabila jika hadir imam, jangan menanti akan orang lain. Dan orang lain pun kena tahu hukum. Imam dah ada tu. Kalau nak sembahyang sunat, datanglah awal. Ini seorang, tu lagi seorang datang. Wah, jenuh orang menunggu dia. Ya, ini susunan adab dalam berjamaah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana. Inna khaira kullahu bid'ah.